Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3. Teknik mudah untuk membina ayat bersama saya, Cikgu Azandia. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar untuk membina dan menulis ayat dengan betul. Murid-murid, untuk membina ayat, ada beberapa kata kunci yang anda perlu tahu. Kata kunci yang pertama ialah nama, yang kedua ialah aktiviti, yang ketiga ialah tempat, yang keempat ialah benda, yang kelima ialah keterangan. Cikgu akan jelaskan satu persatu kata kunci yang terdapat di dalam untuk membina ayat. Yang pertama ialah nama. Nama awak wajib tulis di dalam setiap ayat yang akan kamu tulis. Nama merujuk kepada siapa? Siapakah pelaku di dalam ayat tersebut? Yang kedua ialah aktiviti. Nama aktiviti. Aktiviti ialah kata kerja. Contohnya, memandu. Contohnya, memandu. Aktivitinya ialah memandu. Yang ketiga ialah tempat. Tempat merujuk kepada mana. Di manakah aktiviti itu dilakukan? Seterusnya ialah benda. Apakah ataupun alatan apakah yang digunakan? Yang kelima ialah keterangan. Keterangan ada 3. Yang pertama ialah bila. Keterangan bila. Bilakah aktiviti itu dilakukan? Yang kedua ialah keterangan bagaimana. Bagaimanakah aktiviti itu dilakukan? Yang ketiga ialah keterangan. Mengapa? Keterangan mengapa? Keterangan mengapa? Apakah sebab aktiviti itu dilakukan? Jadinya di sini ada 2 kata kunci yang paling penting yang perlu ada di dalam setiap ayat. Yang pertama ialah nama dan aktiviti. NA. NA. Ingat ya anak-anak? NA merujuk kepada nama dan aktiviti. Seterusnya ialah TBK. Tempat, benda dan keterangan. Sekarang, cikgu akan memberikan contoh bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar ini. Murid-murid, lihat dengan teliti apakah yang dilakukan oleh pelaku di dalam gambar ini. Kita akan lihat balik kata kunci yang tadi. Yang pertama, kita hendaklah mempunyai nama. Kita hendaklah menulis nama, aktiviti, tempat, benda dan keterangan. Sebagai contoh, yang pertama kita ambil keterangan ada 3 ya anak-anak. Keterangan bila, keterangan bagaimana, keterangan mengapa. Kita lihat dulu. NAT. NAT merujuk kepada nama, aktiviti dan tempat. Contoh ayatnya ialah nama pelaku ialah Luqman. Luqman, nama Luqman, aktiviti, apa kata kerja yang ada di dalam ayat tersebut? Aktivitinya ialah memancing ikan. Memancing ikan ialah aktiviti. Aktiviti. T merujuk kepada tempat. T merujuk kepada tempat. Di manakah Luqman memancing ikan? Iaitu di tepi sungai. Jadinya ayat untuk NAT, nama, aktiviti dan tempat ialah Luqman memancing ikan di tepi sungai. Faham tak murid-murid? NAT merujuk kepada nama, aktiviti dan tempat. Cikgu bagi contoh yang kedua pula. NAB. NAB merujuk kepada nama, aktiviti dan benda. NAB. Nama, aktiviti dan benda. Nama, aktiviti, benda. Nah, Luqman memancing ikan menggunakan joran.
Luqman merujuk kepada nama. Siapa? Nama. Merujuk kepada siapa? A. Memancing ikan ialah A. Aktiviti. Memancing ikan ialah aktiviti. B. Apakah B tadi? Benda. Apakah alatan yang digunakan oleh Luqman? Luqman memancing menggunakan joran. Anda nak tahu tak apa itu joran? Ini merupakan joran. Joran ataupun pancing. Pancing ikan. Yang ketiga, cikgu bagikan contoh lain. NAK. NAK merujuk kepada nama, aktiviti dan keterangan. Keterangan. Nama Luqman merujuk kepada nama. Apa aktivitinya? Memancing ikan. Aktivitinya. Okey, kita lihat balik keterangan. Keterangan pada waktu petang. Pada waktu petang merujuk kepada bila. Bilakah aktiviti itu dilakukan? Luqman memancing ikan pada waktu malam. NAK. Nama, aktiviti, keterangan. Keterangan bila. Luqman memancing ikan pada waktu petang. Seterusnya, kalau awak dah mahir menggunakan kesemua kata kunci tadi, awak boleh gabungkan semua NATBK menjadi satu ayat. Jadinya ayatnya di sini ialah Luqman memancing ikan di tepi sungai menggunakan joran pada waktu petang. Luqman merujuk kepada N. Memancing ikan merujuk kepada A. Aktiviti. Di tepi sungai merujuk kepada tempat. Di mana? Di manakah aktiviti itu dilakukan? Menggunakan joran, iaitu benda. Alatan apa yang digunakan oleh Luqman untuk memancing ikan? Dan pada waktu petang merujuk kepada keterangan. Keterangan apa murid-murid? Keterangan bila. Keterangan bila. Sekarang semua boleh faham kan? Bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar dengan mudah? Ada tiga cara, iaitu menggunakan NAT, nama aktiviti tempat, NAB, nama aktiviti benda, dan NAK, nama aktiviti dan keterangan. Sekarang, cikgu nak awak semua buka buku teks muka surat 15. Kita akan membina dan menulis ayat. Lihat pada ayat yang pertama, gambar yang pertama. Kita boleh lihat di sini. Ayah mengajar Varuni cara-cara bercerita. Apakah kata kunci yang digunakan untuk ayat ini? Ayah mengajar Varuni cara-cara bercerita. Ayah merujuk kepada nama. Mengajar merujuk kepada aktiviti. Aktiviti menggunakan apa tadi? Aktiviti menggunakan kata kerja. Dan keterangan, NAK. Keterangan apa? Keterangan bagaimana aktiviti itu dilakukan. Jadinya di dalam ayat ini terdapat kita gunakan kata kunci NAK. Ayah, N, A mengajar, aktiviti mengajar Varuni cara-cara bercerita. Aktiviti mengajar Varuni cara-cara bercerita ialah keterangan. Seterusnya, kita lihat pada gambar yang kedua. Kita lihat yang pertama dibagi perkataan makcik dan menjahit kostum. Kita lihat makcik Varuni menjahit kostum menggunakan mesin jahit. Apakah kata kunci yang digunakan di sini?
Ya, yang pertama, sudah tentu kita menggunakan N dengan A. N merujukkan kepada nama, A, aktiviti, menjahit kostum, aktiviti, dan B, benda. Menggunakan alatan apa? Menggunakan mesin jahit. Jadinya, kata kunci yang digunakan untuk ayat ini ialah NAB. Awak boleh menggunakan apa-apa cara sahaja untuk membina ayat. Sama ada NAK, NAB ataupun NAT. NAB contohnya, Makcik Baruni menjahit kostum menggunakan mesin jahit. Seterusnya, ayat yang ketiga menggunakan NAT. NAT merujuk kepada nama, aktiviti dan tempat. Terlihat di sini. Keluarga Varuni menyaksikan pertandingan bercerita di Dewan Sekolah. Keluarga Varuni merujuk kepada nama. Menyaksikan pertandingan bercerita merujuk kepada aktiviti ataupun kata kerja. Merujuk kepada apa yang dilakukan oleh keluarga Varuni. Dan T merujuk kepada tempat. Di manakah Varuni bercerita? Iaitu di Dewan Sekolah. Kita lihat pada gambar yang terakhir pula. Kita gunakan kata kunci NAK. Nama, aktiviti dan keterangan. Penonton merujuk kepada penonton bertepuk tangan untuk memberikan sokongan kepada Varuni. Penonton merujuk kepada nama, bertepuk tangan ialah aktiviti ataupun kata kerja, bertepuk tangan, keterangan. Sebab, keterangan sebab. Keterangan sebab. Mengapakah mereka bertepuk tangan? Untuk memberikan sokongan kepada Varuni. Murid-murid faham kan sekarang? Sekiranya anda masih tidak faham, awak boleh menghubungi cikgu. Baik. Sekarang cikgu mahu kamu buat buku latihan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 pada muka surat 14. Baiklah. Murid-murid, pada hari ini kita telah belajar untuk membina dan menulis ayat dengan betul. Semoga murid-murid dapat menggunakan ilmu yang dipelajari untuk menulis ayat dengan baik. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi.